Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan, hari ni tajuk satu video bagaimana kita nak buat pembancuhan baja. Di hadapan tuan-tuan, saya percaya tuan-tuan dan perempuan ada menerima dua unit tangki, 2 unit tong sampah. Saya harapkan tuan-tuan dan perempuan tulis siap-siap. Salah satunya tulis A, menggunakan paint marker yang cat marker tu. Satu lagi tulis B, tulis siap-siap B. Jadi baja yang telah kami larutkan daripada masukkan dalam tong sampah ni dah larutan baja daripada bunyi baja A. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ada terima 2 jenis baja, 2 jenis baja. Salah satunya A, salah satu lagi B. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan keseluruhan isi kandungan baja A ni ke dalam tong sampah. Kemudian isikan air separas gelang tong sampah ni. Isikan penuh-penuh. Jadi larutan kami ni setelah sedia ada kami bancuh dan kami dah gunakan selama hampir sebulan lebih. Jadi itu sebabnya larutan daripada tong sampah ni berkurangan. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat dan wajib buat adalah mencari satu batang kayu ataupun PVC. Kita takkan gunakan besi dan kita buat pengacawan sehingga butir-butir baja perpenjal yang tuan-tuan dan puan-puan dah larutkan tu betul-betul hancur. Gaulkan betul-betul larut. Dia akan ambil masa selama dalam 5 minit dan lebih lah. Sebab bergantung kepada tuan-tuan punya kekuatan dan keupayaan untuk melarutkan baja tersebut. Jadi kayu yang sama kalau tuan-tuan tak ada tak ada 2, tuan-tuan perlu basuh dulu dan kemudian gaulkan menggunakan proses yang sama pada larutan B. Suka cerita saya nak maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, baja A ni kalau bila mana kita dah larut, dia akan jadi warna keperangan. Okey. Manakala baja B, bila kita dah larut kan, dia jadi warna kehijauan, kebiruan, selain perang. Mudah kata selain perang. Itulah baja B. Okey. Jadi hari ni, pagi ni, memandangkan malam tadi 26 hari bulan, malam tadi dan pukul 2 pemandangan untuk waktu malam terahat. Jadi saya buat video ulangan untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Lihat sebenarnya huraian daripada nota yang saya edarkan dan saya agihkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak boleh membantu jika tuan-tuan dan puan-puan masih kurang jelas dan kurang faham mengenai nota untuk tuan-tuan dan puan-puan jadikan rujukan. Jadi alternatif yang ada adalah membuat video lah. Kalau tak faham video juga, tuan-tuan, saya harapkan tuan-tuan ulang bertanya kepada rakan juga. Mungkin ada pemahaman pendekatan mereka yang mereka boleh jelaskan kepada tuan-tuan. Pendekatan mereka tu lebih tuan-tuan dan puan-puan faham. Jadi selepas kita larutkan baja, saya lalukan tuan-tuan dan puan-puan mencari bekas sukatan. Ini jak sukatan. Saya menggunakan tangki 1000 liter. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cari bekas kecil sikit daripada ni. Saya pakai jak 2 liter. Tuan-tuan dan puan-puan pergi cari di kedai RM2. Kedai Iko RM2 ke. Sekarang dah naik RM2.10 sen. Tak jadi RM2 lagi dah. Cari jak 1 liter. Cari jak 1 liter untuk tuan-tuan gunakan, aplikasikan penggunaan kita punya pembancuhan untuk kita buat prosedur pembancuhan baja. Cara ni lebih mudah kalau tuan-tuan ada menyediakan jak sukatan. Cari yang saiz kecil sikit. Saya saiz besar, jadi saya nak pakai saiz kecil ni. Saya nak buat ulangan cedok banyak kali. Bila kita pakai saiz kecil ni, mudah kita nak buat kiraan berapa mil yang kita perlukan untuk cukupkan kepekatan kita sebanyak 1600 isi. Jadi sebelum kita buat pembancuhan baja, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah diedarkan pada 2 hari lepas isi meter kita. Duduklah sampul sarungnya. Tuan-tuan dan puan-puan jangan campur adukkan kegunaan sarung ni untuk kegunaan simpanan cermin mata. Ini adalah kegunaan untuk simpanan isi meter. Jadi butang yang tuan-tuan perlu tahu tentang kita punya isi meter ni adalah butang yang atas sekali.
atas sekali, tekan on untuk tuan-tuan dan puan-puan guna, tekan off jika dah habis selesai guna. Okey, kita nak guna, kita tekan on, dan bacaan bila mana tuan-tuan dan puan-puan belum celup di dalam tangki lagi, dia akan memberi bacaan 0,00000. Okey, kemudian suka cerita nak saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada satu button shift. Sini ada button satu shift di bawah on off ni. Kalau kita tekan button shift ni, dia akan tukar PPM. Dan kalau kita tekan sekali lagi, dia akan jadi EC. Saya ulang sekali lagi button shift ni kalau tuan-tuan tekan, dia akan jadi PPM. Kalau tekan sekali lagi, dia akan jadi EC. Kita perlu tukarkan kepada bacaan pada digital pada skrin digital ni adalah bacaan EC. Kita nak cari EC, bukan PPM. Jadi cari EC, bukan PPM. Jadi saya letak dulu tepi. Saya ambil sukatan 100 mil dahulu. 100 mil dahulu. Kita nak dapatkan bacaan 1600. 100 mil dahulu. Bacaan 100 mil saya dah hampir hilang sebab saya dah buat tutorial hampir beratus kali ya. Jadi bacaan 100 saya dah hilang. Jadi saya dah tahulah agak-agak sukatan mana 100 mil saya, kedudukan pada jak saya. Buat sikit-sikit supaya kita tak dapat bancuhan yang terlalu pekat. Bila terlalu pekat, kita perlu tambahkan air. Bila mana kita punya tangki dah penuh, kita nak tambahkan air, kemungkinan besar tuan-tuan akan dapat kapasiti air yang orang kata yang melimpah lah, air yang terlalu banyak. Jadi agak menyukarkan proses tuan-tuan dan puan-puan membuat pembacaan baja. Saya cari 100 sahaja dahulu. Tengok 100 100. Ada tak 100? Ada tak 100? 100. Ada. Ada 100. Saya masukkan 100. 100 A. 100 mililiter A. Kemudian saya basuh balik jak saya di dalam tangki utama. Ulangan proses yang sama pada parti baja B. Parti baja B. Saya ambil 100 juga. Ada tak 100? Okey, 100 Okey. Kemudian apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat? Saya tak ada timer, saya tak ada sistem seperti mana tuan-tuan set yang tuan-tuan dah dipasang dengan valve, dengan sistemnya. Saya terpaksa gaul secara manual. Saya menggunakan penebat elektrik seperti kayu dan PVC. Jika tuan-tuan bersempatan selepas melihat video ni, tuan-tuan bersempatan berjumpa dengan saya pada petang ini, insya-Allah saya akan duduk di sini dahulu untuk sebarang persoalan. Tuan-tuan ada perkara yang kurang jelas, perkara yang kurang faham, saya akan duduk di sini. Hari ni saya bertindak sebagai kaunter pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Dengan berhati-hati, jangan bagi terendam dan tercelup kita punya isi meter, dan jangan bagi terjatuh di dalam tangki. Tuan-tuan dan puan-puan, celup pada paras penutup ni saja. Okey, penutup ni saja, parasnya. Okey, celup. Isi meter naik berapa? 400. Dah naik 400. Jadi kita perlukan bacaan 1600. Langkah paling selamat tuan-tuan dan puan-puan, buat sedikit demi sedikit. Okey, buat sedikit demi sedikit. Buat 100 lagi. Saya anggarkan kalau 100 mil jadi 400. Kalau 1600 berapa? 400 mil. Okey, jadi 300.
Saya nak dapatkan bacaan 1600. 300. Okey. Saya harapkan bacaan yang akan tertera pada kita punya isi meter ni akan naik 1600. $1,400. Okey. Dia dah naik 1,400. Dekat kalau dia memberi bacaan yang seragam, bila mana tuan-tuan perasan dekat digital timer kita ni, dia takkan berubah lagi dia punya angkanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya terlupa, bacaan pada isi meter kita ni dia memberi 4 digit. Yang kita panggil nilai titik perpuluhan yang banyak lah. Dia memberi 4 nilai digit. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat 1600 tepat-tepat, saya rasa itu agak merumitkan kerja tuan-tuan dan puan-puan. Saya halalkan 1620, 1680, di bawah 1700, di atas 1500, bacaan tersebut halal. Afdal tuan-tuan perlu dapat 1600. Tak berdosa kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lebih daripada tu. Kalau 1800, itu maknanya tuan-tuan dan puan-puan perlu tambah air lah. Purata yang saya bacaan yang keluar daripada isi meter kita adalah 1700 ke bawah dan 1500 ke atas. Jadi nak dapat bacaan tepat kita dalam lingkungan tersebut lah, 1600 plus minus, lebih atau kurang. Jadi bacaan pada isi meter kita ni memberi bacaan 1400. Jadi saya nak tambah nilai yang sikit-sikit ni, saya takut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cari bekas yang lagi kecil, cari bekas yang lagi kecil daripada saiz jak saya ni. Tuan-tuan boleh buat bancuhan, orang kata sikit demi sedikit, sehingga dapat purata yang isi meter kita perlukan, kepekatan yang keluar daripada isi meter. Okey, 1600 adalah kepekatan isi meter kita untuk usia pokok bawah 65 hari. Bawah 65 hari kita akan pakai isi meter 1600. Sebatian saya belum larut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan buat sedikit demi sedikit, okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan buat pengacauan ataupun gaulan yang sebati menggunakan penebat. Jadi dia naik 1300. Okey. Jadi 1400. Dia dah naik 1400. Saya harapkan pengacauan yang kali kedua saya buat ni, dia akan menjadikan nilai kita punya isi meter ni pada 1500 ke 1600. Saya cuba pendekkan video perkongsian saya pada pagi ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, supaya saiz kapasiti video kita ni tak menjadi terlalu berat untuk tuan-tuan dan puan-puan download. Jadi insyaAllah saya akan buat pecahan video kepada beberapa bahagian untuk kemudahan tuan-tuan dan puan-puan ambil rujukan. $1,200, hampir 1,300, 1,300, dia nak naik lagi. Ok tuan-tuan dan puan-puan, saya pendekkan 1,400 bacaan pada isi meter saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil satu, orang kata, pendekatan mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan buat kiraan melalui berapa kerap jak ni masuk.
dan berpandukan berapa mil kepekatan kita punya jumlah kapasiti stok baja A dan B ni masuk ke dalam tangki. Jadi melalui jak ni sangat mudah untuk tuan-tuan dan puan jadikan rujukan bila mana berlakunya pembancuhan pada lusa ke, pada tulat ke, tuan-tuan dan puan nak buat bancuhan sekali lagi. Jadi tuan-tuan tahu lah kapasiti A berapa mil jumlah semuanya, dan begitu juga pada baja B. Okey, jadi itu saja pada pagi ni. Saya akan pecahkan video untuk yang kedua, bagaimana kita nak buat pengacauan baja tanpa kita menggunakan kayu. Sebab tuan-tuan dan puan-puan ada menerima set vertigasi kita ni dipasang siap dengan kita punya pengairan valve-nya. Jadi saya akan ajar macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak buat penggaulan secara automatik. Jadi wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.